Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Syawal buat seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati sekalian, percaturan politik Tun Dr. Mahathir terus menemui jalan buntu apabila mereka bersama Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan Plus masih gagal untuk menggulingkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan saya ingin ingatkan di sini bahawa kenapa sangat sukar untuk Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan Plus untuk mengambil alih kerajaan semula di Putrajaya adalah kerana yang di-Pertuan Agong adalah kingmaker dalam sistem politik negara Malaysia ini. Tun Dr. Mahathir bukan kingmaker, Anwar Ibrahim bukan kingmaker, DAP dan Pakatan Harapan Plus juga bukan kingmaker, Shafie Apdal bukan kingmaker, Lim Kit Siang bukan kingmaker, Mat Sabu, Dr. Wan Aziza bukan kingmaker dalam percaturan politik negara Malaysia ini. Hatta kuasa besar asing seperti Amerika Syarikat bukan kingmaker. China juga bukan kingmaker. Oleh sebab itu, ini adalah halangan terbesar kepada ahli-ahli politik di dalam kumpulan Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim yang begitu desperate untuk merampas semula kerajaan di Putrajaya. Dengan jumlah kerusi parlimen yang semakin berkurang. Pada awalnya diuar-uarkan 114 kerusi parlimen. Kemudian meningkat menjadi 119 kerusi parlimen. Kemudian meningkat kepada 129 kerusi parlimen. Dan terkini 107 kerusi parlimen. Saya ingin ingatkan bahawa sehebat manapun Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan Plus meminta bantuan daripada George Soros ataupun daripada mana-mana multi-billion tauke di luar negara untuk membuat huru-hara politik, untuk membeli rakyat Malaysia, untuk membeli yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Saya ingin ingatkan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu bukan untuk urusan jual beli demokrasi, bukan untuk barang yang boleh dijual beli ya. Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Mat Sabu dan Pakatan Harapan Plus mengekalkan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu adalah jauh lebih penting daripada mengekalkan legasi politik Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Mat Sabu dan Pakatan Harapan Plus yang menipu manifesto PRU14 di hadapan lebih 30 juta rakyat Malaysia. Menjaga kedaulatan negara Malaysia dan mengekalkan kemerdekaan negara Persekutuan Malaysia ini tanpa ada campur tangan kuasa besar asing dalam pentadbiran dan politik negara Malaysia adalah jauh lebih penting untuk diutamakan berbanding dengan agenda-agenda peribadi perebutan kuasa melibatkan Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim. Saya ingin ulang dan saya ingin tegaskan yang di-Pertuan Agong adalah kingmaker dalam percaturan politik negara Malaysia sehingga abad tahun 2020 ini sehingga tahun 2030 sekalipun, sehingga hari kiamat sekalipun. Maka oleh sebab itu saya ingin ingatkan, walaupun kuasa-kuasa besar asing dan tangan-tangan gaib politik asing di belakang pemimpin-pemimpin gila kuasa dalam Pakatan Harapan Plus
semakin marah dan mengamuk di peringkat antarabangsa kerana kuasa sebenar negara Malaysia telah dikembalikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Untuk makluman rakyat Malaysia, kuasa-kuasa besar asing di belakang Tun M, Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan Plus sedang mengamuk, sedang marah kerana kuasa mereka sudah hilang di dalam sistem politik dan pentadbiran negara Persekutuan Malaysia. Maka angan-angan kuasa besar asing ini untuk membuat penjajahan bentuk baharu di Putrajaya gagal dan terus gagal kerana kebijaksanaan dan keberanian Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan mengikut Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia, bahawa adalah absah melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin dan mengekalkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia di Putrajaya. Tun Dr. Mahathir masih tidak mempunyai parti politik. Tun Dr. Mahathir telah mengakui bahawa dia sudah bukan ahli Parti Bersatu dan bukan pengerusi Parti Bersatu. Sehingga Tun Dr. Mahathir bersama geng-geng berlima beliau, iaitu Dr. Mazli Malik, Mukhris Mahathir, Syed Saddiq dan pemimpin-pemimpin bekas daripada Parti Bersatu mengeluarkan saman sivil kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepada Parti Bersatu, kepada ROS kerana mereka telah mengesahkan Tun Dr. Mahathir dan geng-geng Tun Dr. Mahathir dilucutkan keahlian secara automatik daripada Parti Bersatu. Tun Dr. Mahathir juga masih tidak mendapat tawaran keahlian daripada mana-mana parti politik dan dia juga tidak mahu menjadi ahli untuk mana-mana parti politik. Kerana Tun Dr. Mahathir semakin sedar kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Parti Bersatu Malaysia itu amat sukar ditandingi. Dan inilah real politik di dalam Parti Bersatu, yang mana parti itu memang mempunyai dua kem besar wolot. Percaturan politik ini masih berpihak kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya, dan tangan-tangan gaib politik asing masih tidak boleh menandingi percaturan tangan-tangan gaib politik Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh sebab itu, demi kepentingan nasional, demi kepentingan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu, demi menjaga dan mengekalkan kemerdekaan rakyat Malaysia di dalam negara Persekutuan Malaysia, saya sebagai penganalisis politik bebas kekal menghormati dan mendukung sepenuhnya keputusan Yang di-Pertuan Agong untuk tidak melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia sehingga hari ini. Saya mendukung dan menyokong sepenuhnya kuasa Yang di-Pertuan Agong mengekalkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional di Putrajaya sebagai pemerintah kerajaan yang absah kerana jumlah kerusi parlimen majoriti 115 kerusi parlimen yang akan bertambah lagi. Kita tidak berpihak dengan mana-mana kepentingan parti politik ataupun ahli politik. Tetapi di bawah prinsip rukun negara kita diajar untuk setia kepada raja dan negara. Maka pendirian kita sebagai warga negara Malaysia cukup jelas. Kita kekal menyokong dan setia kepada kuasa ketua negara dan ketua kerajaan Malaysia baharu
iaitu Yang di-Pertuan Agong. Anda suka ataupun tidak, kami menyokong Yang di-Pertuan Agong, itu masalah anda semua, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pasti kami bangga mempunyai seorang Yang di-Pertuan Agong, seorang raja, seorang ketua negara, seorang ketua Kerajaan Baharu di Putrajaya yang menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara Malaysia ini supaya tidak dihancurkan oleh kuasa-kuasa besar asing dan ejen-ejen kuasa besar asing seperti Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Mat Sabu, Dr. Wan Azizah dan Pakatan Harapan Plus itu sendiri. Pesanan saya kepada Anwar Ibrahim, hari-hari kami rakyat Malaysia mendengar berita andalah Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Sehingga saat ini Yang di-Pertuan Agong tidak mahu memanggil anda untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Kerana anda, Anwar Ibrahim, hanya mempunyai kerusi 107 kerusi parlimen, tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri. Cerita-cerita dongeng politik daripada media-media propaganda dan mahacai-mahacai toto anda, Anwar Ibrahim, masih belum mampu untuk mengangkat anda sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Anwar Ibrahim, sekalipun anda mahu merancang untuk membuat demonstrasi besar-besaran di atas jalan raya, membuat huru-hara di atas jalan raya, merancang untuk apa sahaja pertumpahan darah dalam negara Malaysia ini bagi membenarkan campur tangan kuasa besar asing dan tangan-tangan gaib politik asing di luar negara untuk merayap masuk dalam sistem politik dan pentadbiran negara merdeka Malaysia ini. Anda tidak akan berjaya, wahai Anwar Ibrahim yang amat saya hormati. Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Mat Sabu dan Pakatan Harapan Plus dipersilakan meminta bantuan dan talian hayat daripada kuasa-kuasa besar asing. Kuasa besar asing itu tidak boleh mengangkat anda sebagai kerajaan semula di Putrajaya, Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim. Kerana kingmaker dalam politik Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, bukan kuasa-kuasa besar asing. Anda boleh, tak ada masalah, Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir memohon bantuan daripada George Soros berapa bilion ringgit sekalipun untuk membeli ahli-ahli parlimen dalam negara Malaysia. Akan tetapi, di akhir percaturan politik ini, Yang di-Pertuan Agong yang akan membuat keputusan sebagai kingmaker dalam politik negara Malaysia yang mana sudah tentu tidak mahu melantik Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri lagi di Putrajaya. George Soros itu bukan Yang di-Pertuan Agong, ya. Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Mat Sabu dan Pakatan Harapan Plus yang amat saya hormati. Yang di-Pertuan Agong itu ialah Sultan Pahang, Sultan Abdullah, yang dirahmati oleh kekuasaan Allah di singgasana Istana Negara Kuala Lumpur. Tuntasnya, benarlah Yang di-Pertuan Agong adalah kingmaker dalam percaturan politik negara Malaysia yang menjadi penghalang utama untuk Tun Dr. Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri, untuk Pakatan Harapan Plus bersama DAP kembali berkuasa di Putrajaya untuk merompak khazanah negara. Yang di-Pertuan Agong adalah kingmaker dalam percaturan politik Malaysia abad tahun 2020 ini yang menjadi penghalang kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ke-9, Perdana Menteri ke-10, Perdana Menteri ke-11 maupun menjadi Perdana Menteri ke-100 sekalipun.
Kerana yang di-Pertuan Agong itu bukanlah ejen kepada kuasa-kuasa besar asing. Yang di-Pertuan Agong itu adalah pemimpin tertinggi kepada rakyat Malaysia yang merdeka sejak tahun 1957 yang lalu. Teruskan berangan-angan tu Dr. Mahathir Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri yang terus merebutkan jawatan calon Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Saya sebagai generasi baharu akan terus setia kepada raja dan negara kami di Malaysia ini. Checkmate and game over. Tun Dr. Mahathir Anwar Ibrahim yang menjadi hamba dan anjing politik kuasa-kuasa besar asing yang desperate mahu merompak negara Malaysia. Game is over. Tun Dr. Mahathir Anwar Ibrahim. Terima kasih.